Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين وأن تطلق به عن ألسنتنا وأن تفرج به عن قلوبنا وأن تشرح به عن صدورنا وأن تستعمل به عن أبداننا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengerusi Surau Al-Amin Bandar Tun Hussein On, kepada Tuan Imamnya, Tuan Bilalnya dan seluruh ahli jawatankuasa surau, kepada para penonton, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita dan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita masih lagi diberikan kesempatan untuk berada di dalam suatu majlis ilmu. Dalam musim-musim PKP ini, kita walaupun tidak dapat hadir ke surau atau ke masjid untuk solat berjemaah dan juga mendengar kuliah, namun alhamdulillah kita mengambil kesempatan yang ada berkuliah melalui alam maya atau secara online, dan alhamdulillah mudah-mudahan ia dapat memberi manfaat kepada kita dan mengisi masa-masa yang terluang daripada ia biar kosong begitu sahaja. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pihak surau Al-Amin yang masih lagi sudi menjemput saya untuk menyampaikan kuliah yang biasanya saya berpandukan kepada kitab 50 Tanda Orang-orang Munafik. Dan hari ini insya-Allah kita masuk kepada tanda yang ke-22. Menghina sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memperjelaskan kedudukan para sahabat ini dan mereka yang mengikut jejak langkah sahabat. Dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Firman Allah yang bermaksud, dan orang-orang yang terdahulu. Yang pertama, dari kalangan muhajirin, iaitu mereka yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dan golongan Ansar, mereka yang tinggal di Madinah, yang membantu golongan Muhajirin. Dan mereka yang mengikut golongan Muhajirin dan Ansar dengan kebaikan. Allah redha terhadap mereka dan mereka redha terhadap Allah.
Allah sediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalam syurga tersebut buat selama-lamanya. Demikian itulah merupakan suatu kejayaan yang sangat besar. Di dalam ayat yang saya bacakan sebentar tadi, menjelaskan kedudukan para sahabat dan para tabi'in. Dan tentulah generasi sahabat ini adalah generasi yang bertemu dan hidup serta beriman bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka pula wafat ataupun meninggal dunia dalam keadaan beriman. Bayangkan kedudukan mereka ini. Allah sebut Allah redha kepada mereka, mereka redha kepada Allah. Allah juga menyebut mereka, Allah telah siapkan untuk mereka itu syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Suatu jaminan daripada Allah tentang hebatnya para sahabat Nabi SAW. Maka siapakah dia golongan yang dipanggil sahabat itu? Sahabat Rasulullah SAW adalah orang yang masuk Islam. Maknanya menganut Islam dan beriman kepada Rasulullah atau kepada baginda sallallahu alaihi wasallam semasa hayatnya. Masa dia hidup, dia bertemu dengan Rasulullah, masuk Islam dan dia beriman. Sehinggalah mereka itu juga meninggal dalam keadaan beriman. Kalau orang sempat jumpa dengan Rasulullah tapi tak masuk Islam, tapi tak beriman, dia bukan sahabat. Kalau orang itu dia beriman tapi tak sempat jumpa Rasulullah, dia tak dipanggil sahabat. Sahabat ni dia mesti hidup sezaman dengan Rasulullah. Kemudian dia dapat bertemu dengan Rasulullah walaupun seketika. Termasuklah orang yang cacat penglihatan. Dia tak dapat lihat Nabi tapi Nabi dapat lihat dia. Seperti Abdullah bin Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum. Betul kan? Jadi mereka ini hidup sezaman dengan Nabi dan beriman. Okey, dan mereka terus beriman sehingga mereka meninggal dunia. Walaupun Rasulullah wafat terlebih dahulu daripada mereka. Yang pentingnya mereka tetap beriman sehingga meninggal dunia. Maka ini dinamakan sahabat. Baik. Para sahabat Rasulullah SAW ni adalah mereka yang mewarisi ajaran Rasulullah SAW dan berpegang teguh dengan sumber yang dua yang paling utama, itu Al-Quran dan juga As-Sunnah, dalam semua aspek kehidupan mereka. Mereka tidak mengambil sebahagian dan meninggalkan sebahagian. Artinya mereka mengikut ajaran Quran dan Sunnah serta mewarisi ajaran tersebut dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Daripada perkara yang berkaitan dengan amal ibadah, solatnya, puasanya, zakatnya, termasuklah perkara berkaitan dengan muamalat jihadnya, perjuangannya, semasa melawan musuhnya. Mereka yang melaksanakan hukum jinayat, menghukum orang-orang yang melakukan jenayah pun mengikut sebagaimana diajar dan dididik oleh Nabi SAW. Termasuklah perkara berkaitan dengan munakahat. Pendek kata, 4 perkara ni mereka akan ikut. Lepas tu perkara yang ada dalam agama secara keseluruhannya. Ibadat, kemudian muamalat, kemudian munakahat, kemudian jinayat. Ni para sahabat. Para sahabat dia tidak menderhaka. Kerana mereka akan patuh kepada Nabi SAW daripada awal sampai habis. Maksud saya lah daripada keseluruhan ajaran Islam yang disampaikan oleh baginda SAW. Adapun orang-orang Islam sama ada secara sedar ataupun tidak menghina atau mencerca perilaku, sikap dan perjuangan para sahabat Rasulullah SAW adalah dianggap telah melanggar larangan baginda. Kerana Rasulullah sendiri melarang menghina sahabat-sahabatnya, bahkan hukumnya berdosa besar dan orang tersebut termasuk dari kalangan orang-orang munafik. Wal'iyadzubillah. Macam mana contoh orang hina sahabat ni?
Dia sebut sahabat ni penderhaka, sahabat ini gila kuasa, sahabat ini macam-macam lagi lah penghinaan terhadap sahabat yang mana mereka itu tidak layak menerima kutukan dan menerima ejekan dan menerima kita kata penghinaan. Suatu kalau kita lihat dalam masyarakat Islam di kalangan orang-orang yang dipanggil ahlul bid'ah, seperti golongan yang dipanggil Khawarij yang telah mengkafirkan Sayyidina Ali. Kerana Sayyidina Ali telah menyerahkan urusan, telah meletakkan jawatannya masa perjanjian tahkim. Sehinggalah dia menganggap bahawanya Sayyidina Ali itu sebagai golongan yang kafir. Dan juga kepada golongan Syiah yang mengkafirkan kebanyakan para sahabat, hanya segelintir yang kecil saja tidak kafir bagi mereka. Inilah contoh-contoh golongan yang telah menghina, yang bukan sekadar menghina, bahkan mengkufurkan para sahabat. Mereka ini bukan hanya sekadar golongan ahlul bid'ah, malahan mereka juga dari kalangan orang-orang munafik. Bahkan ada kalanya secara kalau dilihat secara khusus dan terperinci, mengkafirkan sahabat boleh kembali kekufuran itu kepada mereka yang mengkafirkan sahabat tu. Maknanya jadi kafirlah sesiapa yang mengkafirkan seseorang yang tidak kafir. Man kafara mu'minan faqad kafar. Sesiapa yang mengkafirkan orang yang beriman, maksudnya dia tak kafir, tapi dia kata dia kafir, maka jadi kafirlah ia. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda mengenai diri para sahabat itu sendiri. Qala yaqulullahu ta'ala, Nabi kata apa? Dalam satu hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Allah telah berkata, kata Nabi, yaqulullahu ta'ala, ni hadis qudsi lah. Man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, pimpinanku, para waliku, kekasihku lah, maka sesungguhnya aku mengizinkan berperang dengannya. Sampaikan Nabi kata, Allah dah kata dah, orang yang memusuhi para sahabat Nabi, maka mereka itu dianggap sebagai waliullah. Mereka itu dianggap sebagai kekasih Allah. Mereka itu dianggap sebagai golongan yang menjadi orang-orang yang mendapat kasih sayang daripada Allah. Maka Allah kata, aku izinkan ataupun aku mengisytiharkan peperangan terhadap mereka. Sampai peringkat begitu sekali. Punyalah Allah sendiri mengasihi akan para sahabat, maka sudah tentulah Rasulullah SAW sendiri mengasihi dan mencintai para sahabat. Cuba tuan-tuan puan-puan bayangkan orang yang sanggup bersama dengan Nabi berhijrah seperti Sayyidina Abu Bakar, yang sanggup menemani Nabi di Gua Thur, orang yang sanggup mempertahankan diri Nabi sampaikan sesiapa yang menjejaki Nabi ketika peristiwa hijrah akan dibunuh olehnya seperti Sayyidina Umar. Orang yang berani mempertahankan diri Nabi dan dialah kehadapan dalam medan peperangan sehingga dapat mengalahkan musuhnya dalam peperangan Badar seperti Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan mereka yang sanggup berkorban semasa sebelum peristiwa hijrah, walaupun diikat 3 hari tidak diberi makan dan minum oleh bapa saudaranya seperti Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, kerana semata-mata mempertahankan kesucian ajaran Islam, mempertahankan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan gitu jugalah para sahabat yang lainnya di dalam sejarah mereka. Kesetiaan kepada agama digambarkan kesetiaan terhadap diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sanggup pertahankan diri Nabi sehingga sampaikan di belakang mereka itu terkena panahan-panahan musuh kerana pertahankan diri Nabi SAW. Dan berbagai-bagai lagi kisah boleh kita rujuk dalam kitab-kitab sirah atau kitab sejarah. Rasulullah SAW juga ada bersabda, la tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Yang bermaksud, jangan kalian menghina atau memaki sahabat-sahabatku. La tasubbu maknanya situ larangan. Fawallazi, maka demi Allah yang diriku berada dalam genggamannya, kalaulah salah seorang kalian berinfak, membelanjakan hartanya seperti sebuah gunung Uhud emas,
tidak akan sampai menyamai satu genggam atau setengahnya dari kebaikan mereka. Maknanya kalaulah di kalangan kita ni menginfakkan emasnya sebesar gunung Uhud. Tuan-tuan pernah tengok gunung Uhud besar macam mana? Kalau kita pergi umrah, kita pergi Uhud, kita tengok yang berdepan dengan Jabal Rumah. Jabal Rumah maknanya suatu bukit kecil tempat pasukan pemanah berdiri yang menghadap ke perkuburan syuhada Uhud, maka di seberang sana itulah gunung Uhud. Besar tu. Bayangkan kalau seseorang yang kaya raya di kalangan kita menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, tak sama dengan satu copak yang diinfakkan oleh para sahabat ataupun setengah atau separuh daripadanya. Maka inilah yang dilarang oleh Nabi SAW kerana melihat kelebihan dan keutamaan mereka yang bergelar sahabat tadi. Kerana apa? Pahala yang Allah kurniakan pada mereka itu sangat besar. Kerana mereka beriman di saat orang lain tidak beriman. Mereka mempertahankan Nabi saat orang menghina menentang Nabi SAW. Saat mereka pertahankan Nabi, mereka tidak mendapat kepentingan mata benda dunia. Mereka hanya mendapat cercaan, hinaan dan ancaman nyawa mereka. Namun mereka istiqamah mempertahankan diri Nabi SAW. Di kala saat itulah mereka mendapat ganjaran yang sangat besar. Beza kita dengan mereka. Amat beza sekali antara kita dengan mereka. Dan sebab itu jangan dimaki hamun para sahabat itu, dihina mereka itu. Apa saja yang mereka buat itu hendaklah dianggap oleh kita sebagai kebaikan. Hatta walaupun mereka berkhilaf, bersisih pendapat, di kalangan mereka pun tetap kita menganggap suatu kebaikan dan ada hikmahnya di sebalik peristiwa yang seperti itu. Maka tidak boleh kita menghina, meletakkan satu golongan sahabat ni, ini mulia, ini tidak. Ini golongan yang mendapat kemuliaan, ini dapat kemurkaan, penghina. Tidak boleh. Sebab Nabi sebut ashabi, terlampau ramai sangat para sahabat Nabi. Tidak hanya terhad khulafa' Rasyidin 4 orang, Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali. Termasuklah para sahabat yang lain. Hadis yang saya bacakan tadi sahih, hadis Bukhari dan juga Muslim. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, Allah fi ashabi. La tattakhiduhum 'aradan ba'di, faman ahabbahum fabihubbi uhibbuhum, wa man abghadahum fabibughdi ubghiduhum. وَمَنْ أَذَاهُمْ فَقَدْ أَذَانِي وَمَنْ أَذَانِي فَقَدْ أَذَى اللَّهَ وَمَنْ أَذَى اللَّهَ أَوْشَكَ أَنْ يَأْخُذَهُ. Atau dalam satu hadis yang lain, وَمَنْ أَذَى اللَّهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Di sini Nabi SAW menyebut Allah. Maknanya takutlah kamu kepada Allah, atau bertakwalah kamu kepada Allah. Nabi sebut pada kita ni, bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan sahabatku. Kalau baca kisah mereka, dengar kisah mereka, bertakwa. Jangan buat kesimpulan yang bukan-bukan terhadap sahabat. Dengar kisah peperangan Jamal, peperangan Siffin antara Aisyah dengan Ali. Jangan dibuat kesimpulan. Mendengar kisah di antara Ali dan juga Muawiyah dan persisian mereka, jangan membuat kesimpulan. Sebab hendaklah kita bertakwa kepada Allah. Jangan meletakkan sahabat ini lebih daripada golongan yang sekalian dari kalangan sahabat juga. Sebab Nabi dah pesan, Allah fi ashabi. Maknanya, hendaklah kalian bertakwa dalam meletakkan kata-kata ataupun dalam meletakkan suatu pandangan kamu terhadap para sahabatku. Dan janganlah kamu jadikan mereka sasaran makian sesudahku. Lepas aku wafat je, jangan ada siapa yang memaki para sahabat. Sebab apa? Kedudukan mereka dalam Quran disebut tadi dalam surah At-Taubah ayat 100 dan juga hadis-hadis Nabi yang sebelum ini. Jadi berani kita nak melanggar apa yang dipuji oleh Allah dalam Quran dan yang diiktiraf oleh Nabi SAW. Berani kita nak buat macam tu. Siapa kita nak dibandingkan dengan firman Allah dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, serta kedudukan kita dibandingkan dengan para sahabat Nabi SAW.
Jadi Nabi sebut ketika hayat baginda, Nabi tahu dah. Selepas Nabi wafat, dia kata jangan jadikan sahabat ini sasaran makian kepada mereka setelah aku wafat. Nabi tahu dah, Nabi rasa dah. Mesti ada orang yang menghina para sahabat. Sebab tu kita jangan duduk sama dengan golongan-golongan macam ni. Saya kata tengok lepas ni. Barang siapa mencintai mereka, dengan cintaku, aku mencintai mereka. Maksudnya apa? Siapa yang cinta para sahabat, Rasulullah akan cinta dengan orang yang mencintai para sahabat sebab aku juga mencintai mereka, Nabi kata. Nabi sayangkan para sahabat. Kalau kita baca kitab yang ditulis oleh Syekh A'id Al-Qarni mengenai hayat penghujung Nabi SAW dalam sejarah, ketika Nabi sebelum wafat melihat para sahabat yang bersolat dalam keadaan setia menunggu Nabi SAW sebelum Nabi wafat. Ada yang kaki sebelahnya tiada, ada yang cacat hidungnya kerana peperangan, yang terbelah tangan, yang terbelah hidungnya, yang hilang telinganya, kemudian yang hilang kakinya, yang hilang tangannya. Mereka tegak berdiri tunggu Nabi SAW setelah diiqamatkan, sebab setianya mereka bukannya sekadar dalam peperangan, malahan dalam solat berjemaah pun tunggu Nabi tiba, sehingga Nabi dipapah pada masa itu. Dia katakan dalam sejarahnya, Zaid bin Harisah, papah Nabi SAW, nak bawa pergi ke tempat mihrab untuk menjadi imam dalam solat. Rasulullah melihat para sahabat inilah mereka yang telah setia bersama ke berjuang sehingga kan mereka itu cacat. Setianya mereka. Bayangkan kalau nak banding kita macam mana. Dan kemudian bayangkan kalau kita duduk bersama dengan orang yang menghina para sahabat. Macam mana tuan-tuan rasa? Perempuan rasa? Sanggup? Sampai hati nak duduk sama dengan mereka. Sedangkan Nabi kata, aku kasih mereka, maka siapa yang mengasihi mereka, dengan kasihku terhadap mereka itu, aku juga akan mengasihinya. Barang siapa membenci mereka, maka dengan benciku akan membenci mereka yang mencerca. Nabi tak suka tengok sahabat dicerca, maka sesiapa yang mencerca para sahabat, Nabi kata aku benci dengan dia. Nah sekarang, sanggup kita duduk bersama dengan orang yang mencerca Nabi, dan kita juga mendapat cercaan daripada Nabi SAW. Terus itu kita sebagai orang Islam, ada sikap kita yang diajar oleh Nabi SAW, benci kepada orang yang benci sahabat, kasih kepada orang yang kasihkan para sahabat Nabi SAW. Barang siapa menyakiti mereka, berarti menyakiti aku. Nampak? Siapa yang menyakiti sahabat dengan kata-kata, dengan perbuatan, dengan lukisan lakar dan apa sajalah, Rasulullah kata apa? Dia menyakiti aku sekali. Dan barang siapa yang menyakiti aku, maka berarti dia telah menyakiti Allah. Jelas. Quran pun mengiktiraf dan meletakkan kedudukan tinggi para sahabat itu di sisi Allah. Maka bagaimana pula kalau kita menghina orang yang Allah telah memuliakan mereka? Wa may yuhnillah fa laysa lahu min mukrim. Quran kata siapa yang dihina oleh Allah, maka tak ada siapa pun yang boleh memuliakan mereka. Dalam konteks ini, kalau ada orang hina sahabat, kita muliakan dia, agak-agak macam mana kedudukan kita? Maka berarti dia telah menyakiti Allah. Bukan hanya menyakiti Rasul. Sebab menyakiti sahabat berarti menyakiti Rasul. Sesiapa menyakiti Rasul berarti menyakiti Allah. Dan barang siapa menyakiti Allah, maka ia akan hampir kepada seksanya. Cuma hadis ni ulama kata dhaif lah. Hadis riwayat Tirmizi. Tapi dhaif ini dalam bab tarhib, bab ancaman, beri orang rasa takut, jangan ambil mudah, pandang mudah dalam perkara penghinaan, terutama terhadap para sahabat. Orang hina kita, kita rasa macam mana tuan-tuan puan sekalian? Orang hina mak bapak kita, pemimpin kita, guru kita, tuan-tuan rasa macam mana? Agak-agak marah kan? Jadi ini sahabat yang Nabi sayang, yang Allah terangkan kedudukan mereka dalam syurga. Macam mana tuan-tuan rasa? Ini besar, benda ni bukan isu kecil. Jangan pandang remeh. Besar tu. Ya. Maksudnya jangan dihina para sahabat Nabi SAW. Sama macam menghina Rasulullah dan juga menghina Allah. Dan Rasulullah SAW bersabda, lantaran kerana kedudukan sahabat itu mulia di sisi Allah dan sisi Rasulullah SAW,
Maka sehingga kan kita disuruh bukan hanya sekadar berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW, malahan kepada sunnah para sahabat itu sendiri. Para sahabat tu juga mewariskan sunnah daripada Nabi, maka kita juga mewarisi sunnah itu daripada para sahabat. Nabi bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Apa maksud hadis ini? Nabi kata, hendaklah kamu pegang teguh kepada sunnahku. Pertama, sunnah Nabi. Sunnah ni tak kisah sama ada dalam bentuk kata-kata iaitu hadis, atau juga yang dikatakan perbuatan, atau juga dikatakan takrir ataupun pengakuan Nabi SAW dalam sesuatu perkara. Ada kala Nabi SAW dia berkata, maka kata-kata itu hadis, itu kita ikut. Ada kalanya Nabi buat saja perbuatan tu, kita sahabat pun tengok, maka diwarisi dan disebut di dalam hadis-hadis, maka itu dikatakan sebagai sunnah fi'liyah, bentuk perbuatan. Betul sampai seterusnya kepada apa yang Nabi telah memperakuinya, maka itu dikatakan sebagai sunnah Rasulullah SAW dan jadikan sandaran hukuman, sandaran hukum ataupun syariat lah. Itu dia. Bahkan kalau pada ulama-ulama hadis atau muhaddisin, mereka menganggap sirah Nabi juga sunnah. Perjalanan hidup Nabi juga merupakan sunnah. Jadi sunnah ni kalau ikut pada ulama usul fiqah, terhadlah pada ulama hadis lagi luas sampai masuk tingkah laku, akhlak dan juga sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Nabi sebut dan sunnah khulafa rasyidin, dan sunnah para khulafa rasyidin yang mendapat petunjuk sesudahku. Sebab tu kita tengok kan, orang bila dia tinggal puasa lebih daripada setahun, maknanya tahun lepas punya puasa, bukan tahun lepas ni, tahun satu lagi dia tak qada lagi, lepas tu dia qada pula tahun ni, maka dia bukan sekadar qada puasa, dia dibayar pula denda dengan membayar kita panggil fidyah kan, fidyah lah. Faham tak? Jadi itu pendapat para sahabat. Dan Nabi sebut juga khulafa rasyidin itu masuklah empat lah, Bakar, Umar, Osman dan juga Ali. Jadi kalangan empat sahabat ni mereka juga memberikan pandangan mereka dari sudut hukum. Jadi Nabi kata kamu boleh ikut pandangan mereka ataupun sunnah mereka, sebagaimana kita mengerjakan solat tarawih secara berjemaah. Itu diiktiraf, diperakui oleh Sayyidina Umar di zamannya, sampai kita ikut juga apa juga sahabat buat, sahabat memperakuinya. Nabi kata ikut. Ni kedudukan sahabat lah. Yang sahabat yang empat ni lagilah pula sebagai sumber hukum. Jadi Nabi kata gigitlah ia dengan gigi gerhamu, mana pegang sungguh-sungguh, dan jauhilah olehmu perkara-perkara yang baru dalam agama atau perkara-perkara bid'ah. Jadi maknanya Nabi kata ikut sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin, pegang kuat-kuat, tapi hawas, hati-hati, jaga-jaga daripada melakukan perkara-perkara bid'ah, kerana selain daripada itu merupakan bid'ah semata-mata dalam perkara akidah dan perkara hukum atau perkara syariat. Sebab itu kesimpulannya, kedudukan para sahabat ini merupakan kedudukan yang mulia sampai mendapat pengiktirafan di sisi Allah Ta'ala sebagaimana diiktiraf oleh Nabi. Bahkan bukan sekadar saja hukum yang dikeluarkan oleh para sahabat atau fatwa-fatwa mereka, pandangan-pandangan mereka juga menjadi sumber hukum kepada kita. Maka bayangkanlah kalau inilah golongan yang mulia yang telah mendapat pengiktirafan di sisi Allah dan Rasul, bagi macam mana kita pula tiba-tiba menghina dan juga memaki hamun mereka, mengejek-mengejek mereka ataupun merendah-rendahkan kedudukan mereka. Maka jelaslah kita sebenarnya telah pun melanggar perintah Allah, melanggar perintah Rasulullah, dan kita juga menyanggah apa yang disuruh oleh Allah dan disuruh oleh Rasul. Maka kita telah menjadi musuh kepada Allah dan Rasul. Itulah dia orang-orang munafik. Maka jauhilah kita daripada bersikap dengan sikap sedemikian itu, atau menjauhkan diri kita bersama dengan golongan-golongan yang demikian itu. Maka kalau kita bersama dengan mereka,
berarti kita telah meredai perbuatan mereka yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah sekadar saja untuk malam ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.